Okay. Okay, insyaAllah Okay, terima kasih semuanya. Kita tak nak membuang masa. Masa sangat mencemburui kita. So, jadi untuk pada malam ini, sebelum sebelum saya memulakan taklimat pengoperasian semula tadika, sama-sama kita membaca umul kitab, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi, ya Latifu ya Wafi, ya Karimu Antallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samahi wa huwas sami'ul alim. Okay, terima kasih kepada Cikgu Alia. Yang dihormati ibu bapa tadi Cikgu Fikir dan guru-guru yang hadir pada malam ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk sama-sama mendengar dan mendapat maklum mengenai taklimat pengoperasian semula tadika. Alhamdulillah sebenarnya apabila kerajaan telah mengumumkan, telah memberi kebenaran kepada tadika swasta, sekolah-sekolah swasta agar dibenarkan untuk beroperasi, di mana saya telah attend pada 15 hari bulan hari itu, mengatakan tadika telah beroperasi. Sudah tentunya perasaan gembira ada, risau pun ada sebenarnya. Yalah, gembira sebab kita insya-Allah kita dapat bersemuka, anak-anak dapat kembali bersekolah seperti biasa, dan kerisauan tu tetap ada, memandangkan kes pun di daerah Pontian masih banyak, tapi kita terpaksa lalui, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakal Allah, okey. Jadi dalam pengoperasian ni, dalam Pelan Pemulihan Negara yang mana sedia maklum negeri Johor dan Kedah adalah di dalam fasa 1. Jadi walaupun kita masih lagi di fasa 1, kita dibenarkan juga beroperasi. Jadi alhamdulillah lah, KPM telah membenarkan dengan menyediakan SOP. Kali ini SOP tu lebih longgar sikit berbanding sebelum ni. Yang mana sebagaimana maklum sebelum ni tadika boleh beroperasi, tadika daycare boleh beroperasi dibuka kepada ibu bapa yang frontliner je. Itu pun kedua-dua ibu bapa yang bekerja sebagai frontliner ataupun essential service. Tapi dekat sini telah diberi kelonggaran yang mana di fasa 1 ibu bapa boleh menghantar anak sekiranya salah seorang daripada ibu bapa yang ibu bapa tu bekerja. Okey, Cikgu Alia boleh slide another slide, Cikgu Alia. Sekejap Okey, kalau ikutkan pada Cikgu Alia ada tak? Okey mungkin ada masalah sikit. Okey, jadi saya maklumkan kat sini. Okey, ada. Okey, pada fasa 1, okey, ibu bapa boleh tengok dekat sini. Semua tadika swasta, tadika di sekolah swasta, sekolah antarabangsa, pusat perkembangan minda untuk murid 4 hingga 5 tahun dibenarkan beroperasi untuk anak-anak yang ibu bapa ataupun penjaga bekerja. Okey, ini ialah kalau sebelum ni ibu bapa kedua-duanya bekerja.
sebagai foreigner ataupun essential service. Tapi kali ini telah dilonggarkan yang mana salah seorang daripada parents tu bekerja. Jadi kena sebagai bukti parents kena bagi dekat tadika mengatakan surat arahan bekerja. Okey salah seorang. Tapi sekiranya ibu bapa tu berniaga, jadi perlu buat satu surat menyatakan saya bekerja sebagai peniaga. Jadi terpaksa saya, jadi terangkanlah kerana saya bekerja sebagai peniaga ni, jadi kena menghantar anak ke tadika. Okey. Jadi kalau sekiranya ibu bapa yang bekerja work from home, katakanlah kedua-duanya bekerja dari rumah, so kita tak boleh terima. Ini SOP lah, SOP yang telah ditetapkan oleh KPM mengatakan bahawa kalau ibu bapa tu kedua-duanya bekerja dari rumah, maka tidak boleh hantar anak ke tadika. Okey ya? Faham ya setakat ni? Okey. Okey, berkenaan dengan tadi tu surat arahan bekerja tu, jadi saya perlukan daripada ibu bapa untuk memberi satu salinan surat menyatakan ibu ayah bekerja kepada saya lah sebelum pembukaan sekolah. InsyaAllah kita akan buka pada 3 Oktober nanti insyaAllah ya. Itu pun secara penggiliran ya, sebab kita perlu jaga SOP kita iaitu penjarakan fizikal. Ya. So saya cikgu saya buka dulu soalan kalau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan lagi. Okey, ada tak? Okey, Ibu Hakim ya, ada nak bertanya? Kalau macam saya kan, nak kena juga surat bukti bekerja. Tak payah puan dah hantar terlebih dulu yang sebelum tu dah ada kan, jadi tak perlu. Boleh hantar. Okey, tak ada? Okey, kalau tak ada setakat ni boleh faham ya? Okey, seterusnya dari segi kehadiran murid ya. Okey, dari segi kehadiran murid yang mana kita di pasal 1, kehadiran untuk anak-anak yang ibu bapa bekerja. Yang ni lah yang tadi saya telah jelaskan sebelum ni, yang mana kalau bekerja perlukan surat lah. Bagi satu surat pun boleh. Kalau katakanlah kedua-duanya bekerja, salah seorang daripada ibu bapa yang bekerja tu boleh serahkan surat tu kepada kami lah sebelum 3 hari bulan Oktober. Ikutkan sebenarnya KPM dah benarkan kita buat operasi. Bila 15 hari bulan tu kata operasi, ayah tu kata dia awak dah boleh buka. Tapi kita tak boleh lah on the spot nak buka memandangkan banyak kerja-kerja yang perlu kita selesaikan kena bersihkan dulu. Rasanya dah hampir 5 bulan anak-anak tak belajar secara bersemuka hampir 5 bulan. Jadi memang dari segi kebersihan meja, kerusi memang kita kena bersihkan balik semula untuk keselesaan anak-anak, dan kita pun banyak lagi lah kena buat dari segi persekitaran semua kita kena bersihkan balik semula jadi kita ambil masa lah untuk membuat persiapan menyambut kehadiran anak-anak insya-Allah. Okey, dari segi kehadiran tadi yang mana pastikan sekiranya anak-anak yang hadir tu nanti ke tadika pastikan mereka berada di dalam keadaan yang sihat. Kalau ada batuk ataupun semua tolong jangan hantar. Katakanlah kadang ada parent tu cakap, alah cikgu sesama sikit je saya bekalkan tisu benda semua, tapi mohon jasa baik dan kerjasama daripada
ibu bapa, kita sayangkan nyawa kita, kita sayangkan anak-anak kita. Kita tak nak hanya kerana kita yang nak juga hantar dalam keadaan anak kita tak sihat, yang semua kata sikit-sikit akan menyebabkan satu jangkitan. Kita tak naklah ianya berlaku sebab pada saya untuk pembukaan sekolah ni kita lebih utamakan dari segi keselamatan. Dari segi keselamatan keselamatan nyawa anak-anak kita, kan? Dan juga dari situ kita mintalah mohon jasa baik daripada ibu bapa, pastikan anak yang nak datang ke sekolah memang betul-betul sihat dan bersedia nak ke sekolah. Okey dan masa kehadiran nanti seperti yang sebelum ni yang pernah kita buat, kita akan ambil suhu anak sekiranya melebihi daripada 37.5 memang kita tidak benarkan datang ke tadika lah. Begitu juga sekiranya ibu bapa yang demam, kan kita ambil juga suhu ibu bapa. Sekiranya demam juga lebih 37.5, kita minta untuk tidak menghantar anak ke tadika. Pastikan masa anak datang ke tadika tu memakai pelitup separuh muka. Ini kita mohon jasa baik sangat-sangatlah. Tolong titik beratkan dari segi pemakaian mask. Sekiranya ada yang nak memakai face shield, boleh, tapi pakaikan dulu pelitup separuh muka dulu, lepas tu baru pakai face shield. Dan kita tak nak lah kalau kalau boleh standby, kalau ada lebih standbykan juga dalam beg anak tu satu lagi face shield tu kan, face mask ni. Kenapa kadang-kadang anak ni dia pun macam tak selesa, letak kat mana-mana, kadang kotor kan benda tu kat atas lantai kan, kita kutip benda tu kotor dia pakai balik, jadi benda tu tak elok lah kan, dah kotor kan. Jadi sebaiknya kita minta parent sediakan dalam kocik beg anak face mask ni. Okey, kita juga mohon jasa baiklah sekiranya ada di kalangan ibu bapa ataupun ahli keluarga yang ada close contact, mohon tidak datang ke sekolah, ataupun kita tak nak ada kes yang dah berlaku bukan tadika kita lah, di tadika lain, tempat lain yang mana parent dia dah buat swab test, tapi pada hari kejadian tu dia hantar anak ke tadika. Dia rasa dan dia yakin dia tak ada simptom, tak ada apa, dia kata dia okey, boleh, tapi tanpa pengetahuan pihak sekolah. Rupa-rupanya lepas daripada tu baru dapat tahu yang parent tu positif. Kan dah menyusahkan banyak pihak kan. Tak pasal anak-anak yang kecil-kecil tu terpaksa swab test juga kan. Dengan satu tadika tu terpaksa di kuarantin. Jadi kita mohon jasa baiklah untuk tidak tolong alert lah pada benda-benda macam ni lah. Sekiranya ada close contact apa benda semua untuk tidak hadir. Belajar di rumah pun boleh. Pembelajaran tu tetap diteruskan. Yang penting keselamatan nyawa anak-anak kita. Bukan anak kita je. Semualah yang terlibat kan. Kita semua yang terlibat dengan cikgu-cikgunya, keluarga kita, anak-anak kita, apatah lagi jadi selepas tu penjarakan fizikal. Okey, memandangkan dari segi penjarakan fizikal dalam bilik darjah, seperti sedia maklum penjarakan tu 1 meter bahu ke bahu. Jadi memandangkan murid kita ramai, so saya dah berbincang dan buat mesyuarat dengan cikgu-cikgu, kita telah mengambil keputusan untuk mengadakan penggiliran. Penggiliran maknanya apabila sekolah dibuka nanti kita akan maklumkan katakanlah 6 tahun dan 4 tahun. Minggu tu 4 dan 6 tahun dulu bersekolah. Manakala 5 tahun seperti biasa kita buat PDPR sebagaimana yang ada sekarang ni lah. Okey, dan next weeknya tu kita tukarlah, semula kita swab lah 5 tahun pula dan 6 tahun PDPR bersama dengan anak-anak 4 tahun.
Ya. Okey. Dari segi pada hari kejadian, pada hari pembukaan sekolah nanti, bagi kelancaran kedatangan ibu bapa hantar anak-anak hantar anak-anak ke tadika, saya mohon dia sebaik apa ni, kita nak pergerakan tu lebih nampak smooth kan. Bila nampak smooth tu, bila you dropkan anak daripada kereta, just hantar, lepas tu pergilah sebab ada second kereta nak masuk pula ke depan depan gate tadika kita. Dan saya faham sangat bila lama tak sekolah, pastinya dah berlaku mental health di mana bila dah lama tak sekolah, anak-anak ni sudah pastilah seperti macam balik asal lah kata orang kan, macam awal-awal sekolah mungkin akan berlaku yang ini, mana anak menangis mogok, meronta tak nak masuk ke tadika sebab dia dah rasa selesa kat rumah pada waktu pukul 8 pagi tu masih lagi bergulik-gulik bergulik-gulik kat atas katil kan. Jadi sekiranya benda ni berlaku lah sekiranya benda ni berlaku pada hari kejadian masa hantar anak tu menangis, tak nak keluar, cikgu pujuk pun tak jalan, mak ayah pujuk pun tak jalan, cara yang terbaik ialah drive balik semula, kita bawa anak tu masuk dalam kereta, boleh parking ke tepi dulu supaya bagi ruang kereta yang lain yang belakang sedang menunggu tu untuk ke depan pula. Mungkin anak tu perlu take time untuk coolkan dia, jadi kita bagi masa lah, kita tepikan kereta supaya dapat ruang parent yang lain untuk menghantar anaknya. Jadi saya rasa bagi untuk menyelesaikan masalah mental health anak-anak ni, cara terbaiknya ialah kita ada lagi masa lebih kurang 2 minggu sebelum Oktober ni. Jadi ibu bapa bolehlah bawa anak-anak drive kereta petang-petang tu, bawa anak. Kita dah pasakkan dalam kepala, dalam mind mereka, ini sekolah abang nanti nak sekolah tau. Siapa ni Alung nak sekolah. Kalau boleh standbykan kalender. Standbykan kalender kuda tu. Parent dah boleh buat satu bulatkan. Okey, yang ni abang kerja pun abang kena school pada hari ni, tunjukkan. Jadi kita ajar anak supaya persediaan tu dah ada. Jadi kita dah boleh pangkallah setiap hari demi hari, sementara nak menunggu pada hari yang dia nak pergi ke sekolah lah Okey. Rasanya setakat ni okey. Okey lagi tak? Ada yang nak bertanya? Cikgu Zara, ada yang bertanya, kalau dia resdung macam mana? Setiap pagi dia ada macam dia memang akan sesama macam tu. Okey, sekiranya anak tu ada resdung ataupun memang ada masalah pagi-pagi dia sesama, kalau ada surat bukti daripada doktor itu lebih baik. Kalau dapatkan surat doktor lah, supaya benda ni memang itulah dia pada waktu pagi dia akan mengalami masalah resdung, masalah sesama apa ni semua kan. Kalau boleh, inilah kita tak nak bila budak tu sesama pakai mask, tahu-tahu dah biru muka kan. Itu yang kita takut tu berlaku. Jadi kalau boleh, kalau ada dapat surat sokongan daripada surat doktor, itu lebih baik. Dan juga okey, ada lagi tak yang nak bertanya? Tak ada Okey. Kalau tak ada, kita teruskan kepada di segi kehadiran guru ni. Okey, untuk makluman, guru-guru tadika bijak fikir 3 orang telah complete dos, manakala lagi 4 cikgu pada awal Oktober ni insya-Allah mereka dah complete dos lah. So jadi kami akan membantu cikgu-cikgu yang belum complete dos ni untuk
masuk ke kelas mereka untuk membantu mengajar anak-anak inilah anak-anak murid Okey. Okey, ada lagi tak yang ni? Setakat ni okey Okey, seterusnya dari segi yuran bulanan bagi Oktober, jadi kita dah balik kepada normal lah, iaitu RM170 sebulan. Dan saya juga nak ambil kesempatan kat sini mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang still bayar yuran pada kadar yang sama walaupun kami telah memberi diskaun. Okey, setakat ni boleh? Ada apa-apa lagi tak nak tanya? Kita laju sangat cakap. Assalamualaikum Cikgu Zara. Ya, waalaikumsalam. Cikgu. Okey, Cikgu Syukri. Kalau macam saya, kedua-dua saya, suami dan isteri bekerja daripada rumah kan. Ya. Anak tak layak hadir ke sekolah kan. Ya, betul. Yuran tu macam mana? Yuran untuk yang tak hadir tu setiap bulan Oktober. Okey, Oktober sekiranya masih berterusan di maknanya anak tak datang ke sekolah, kita bagi 150 lagi lah. Kalau kedua ibu bapanya cikgu. Setakat ini sehingga ke hari ini saya dah tanya pegawai PPD, jawapan dia sama. Mengatakan anak-anak cikgu tak boleh hantar ke tadika sebab mereka work from home. Okey, terima kasih Cikgu Zara. Okay, sama-sama. Okey, ada lagi? Assalamualaikum Cikgu Zara. Okey, ya. Salam. Saya nak tanya, kalau macam situasi saya pula, suami bekerja swasta, saya guru lah, bekerja di rumah, boleh hantar tak? Boleh. Boleh hantar. Boleh hantar kan sebab saya seorang bekerja? Ya, boleh. Seorang cikgu, seorang kerja swasta boleh hantar. Ya, okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, ada lagi? Okey, jadi saya nak bagi tahu pada ibu bapa supaya sekiranya anak sebelum ni ada bawa mainan pergi ke sekolah, tolong kalau boleh jangan bawa lah kita tak nak ada perkongsian mainan pada anak-anak ni. Kalau boleh barang-barang daripada rumah tu jangan dibawa ke sekolah, mainan mereka Ada tak di kalangan ibu bapa yang masih nak terus PDPR di rumah tanpa menghantar anak ke tadika? Saya rasa saya teruskan PDP di rumah untuk Haras Razi. Okey. Nanti selepas ni saya akan bagi satu form untuk parent isi sama ada bersetuju ataupun tidak meneruskan anak belajar bersemuka ataupun PDPR. Nanti saya akan send lah dekat dalam grup. Baik Cikgu Zara. Okay. Okey, ada lagi tak next Cikgu Alia? Next slide. Okey, dari segi ini ialah dari segi pengurusan prasarana lah. Yang mana Okey, Alia bukan yang tadi yang sebelum tu. Okey, pengurusan prasarana yang inilah penjarakan fizikal ni ialah daripada bahu ke bahu dan sebab itu kami memerlukan masa untuk mengemas kini buat balik semula kita punya ni lah penanda
penanda apa ni, penanda aras dia punya apa ni, pakai caution tape tu semua tu, tu semua kena buat balik semula lah. Dan juga dari segi memang kita hari-hari kat tadika kita memang sanitize pagi sebelum kedatangan budak dan sebelum balik memang kita sanitize lah. Okay, Cikgu Alia, next. Okay, dari segi keselamatan dan kesihatan, okay, saringan kat pintu masuk, yang ni ibu bapa semua dah sedia maklum. Kita akan ambil suhu badan termasuk ibu bapa, penjaga jadi murid-murid, guru pekerja memakai pelitup separuh muka. Dan juga di mana kat tadika kita amalkan kebersihan iaitu dengan murid-murid basuh tangan lah dekat sinki. Okey, di segi semakan rekod perjalanan, sekiranya parent ada keluar daripada daerah ni, maklumkan kepada kita. Terutamanya kalau kita ada pergi ke masih red zone, masih ada lagi tak red zone maklumkan kepada kami untuk kita buat catatan rekod perjalanan ibu bapa kalau ada keluar daripada daerah lah. Okey, dari segi bergejala tu, batuk sesama tu lebih daripada 37.5 tu memang kita tak benarkan untuk datang ke tadika. Okey, dan juga isolasi ni kita ada sediakan satu katil, kita memang letak dekat ruangan depan lah, kita memang tak buat satu bilik khas untuk bilik khas ni bilik isolasi sebab kita khawatir sekiranya ada anak tu macam ada dedah badan mereka sementara parent sampai, kita asingkan dulu, kita suruh diorang berehat sementara parent datang, kita letakkan di sebelah depan lah, dekat dalam kelas depan tu supaya kita nampak, cikgu nampak lah keadaan situasi anak-anak murid. Kita takut kalau kita letak kat bilik, takut biru pula anak tu jadinya kan. Takut panas badannya, kita tak perasan. Jadi kalau benda tu kita nampak, so kita memang akan pantau selalulah dia orang punya suhu badan dia. Okay. Sekiranya masih, tu nanti kita panggil lah parent, telefon parent untuk ambil anak sekiranya keadaan anak tu demam. Okay, yang ni pengurusan PDP ni lah untuk cikgu kita merancang aktiviti PDP dengan mengambil kira kesediaan murid dan penjarakan fizikal. Menyediakan PDP secara maya mengikut kesesuaian dan keperluan murid. Ini yang mana kalau minggu ni bersemuka, kita bersemuka dan next minggu tu PDPR. Kita masih teruskan lagi PDPR. Aktiviti luar waktu pembelajaran tidak dibenarkan. Okey, yang ni yang saya telah difahamkan ialah aktiviti outing lah. Keluar daripada tadika, contohnya kalau kita pergi lawatan tu masih tidak dibenarkan lagi. Cuma aktiviti tu boleh dijalankan di dalam kawasan premis tadika sahaja. Okey, dari segi penglibatan ibu bapa, kalau anak tu batuk, sesama, suhu badan lebih daripada 37.5, tak perlu hantar anak ke tadika sekiranya bergejala dan dapatkan rawatan segera. Okey, kena ingatkan anak supaya sentiasa pakai pelitup muka, sentiasa amalkan kebersihan, sentiasa amalkan penjarakan fizikal. Okey, boleh pesankan anak-anak supaya bila sampai kat sekolah tu tak perlu salam cikgu-cikgu. Kadang kesian juga kan anak-anak ni nak salam kan tapi tangannya kita tak bersambut kan. Jadi bagi tahu dekat anak-anak bila sampai kat pagar tu tak payah salam cikgu. Dia tunjukkan macam gini je sebagai tanda hormat lah ucapan selamat pagi pada cikgu-cikgu. Okey. Ada lagi tak nak bertanya sebelum saya rasa saya dah terangkan apa keperluan untuk pengetahuan ibu bapa sebelum pengoperasian semula tadika. Sebenarnya saya telah sentuh, sekiranya ada ibu bapa ingin bertanya, saya buka soalan.
Tak ada Okay, ada soalan dalam message tu. Macam mana SOP di dalam sekolah untuk anak-anak? Okey, SOP untuk anak-anak. Okey, macam gini. Kita sebenarnya bekerja dengan anak-anak. Jadi apabila dikatakan bekerja dengan anak-anak, memang kalau ikutkan SOP yang sebenarnya, cikgu pun tak boleh sentuh budak. Tak boleh peluk budak, tak boleh pegang budak. Tapi kita dibenarkan macam mana tau? Apabila keadaan budak tu menangis, apabila budak tu masuk dekat dalam bilik air yang memerlukan anak tu memakai seluar contohnya kan, perlukan bantuan guru, itu kita lakukan. Cuma kita lebih berhati-hatilah supaya dari segi untuk peluk-peluk tu insya-Allah lah cikgu-cikgu dah lama tak amalkan. Kalau tak sebelum ni memanglah cikgu memang dia ada rasa sifat sayang tu kat budak tu, memang kita selalulah peluk anak apa semua kan. Tapi bila ada kes yang memerlukan anak tu contohnya menangis, yang memerlukan kita mententeramkan mereka, kita akan buat. Dari segi selain daripada itu, memang dari segi alatan mainan setakat ini kita memang tak berkongsi pada anak-anak. Setakat ni kita untuk masa ni kita simpan dululah, macam mainan Lego apa semua kita tak kasih anak-anak main dulu. Dari segi apa lagi kalau dari segi macam makan murid pun budak-budak macam biasanya akan beratur lah ambil makan, dan mereka akan ambil makan dah duduk tempat meja, tempat duduk mereka masing-masing. Menjawab tak Puan Fauziana? Fauziana ke Fauziana? Okay. Ya. Terima kasih cikgu Okay, sama. Cikgu, macam mana kita nak pastikan yang, minta maaf ibu bapa lain, saya nak tanya, misalnya kalau ada ibu bapa lain yang dalam kategori misalnya PUI ke, PUS ke, ataupun contact casual ke, macam mana kita nak pastikan adalah ibu bapa yang hantar anak-anak ke sekolah ni bebas daripada sebarang kontak rapat, PUS, PUI ataupun kontak casual. Maksudnya diorang adalah berisiko rendah. Cuma tadi saya dah maklumkan apabila kita ada close contact tu, maklumkan kepada kita supaya tidak menghantar anak ke tadika. Saya harap kita semua sebagai ibu bapa bekerjasamalah dengan pihak pengurusan sekolah supaya kita dapat sama-sama mencegah wabak ni daripada tersebar ke anak-anak yang lain juga. Betul. Untuk makluman semua, Puan Fauziana ni ialah kaki tangan daripada KKM jadi memang hari-hari menghadap Puan Fauziana yang sangat kita tabik pada saat ini. Mereka bekerja tak kira masa, tenaga memang tabik lah. Saya rasa memang tak terucap terima kasih kepada Puan Lena KKM ni. Jadi memang kita perlu jaga saat ini sebab kes pun masih banyak. Apatah lagi kalau kita tengok Johor dah ranking yang kedua dah. Dah naik Johan dah. Jadi kalau boleh kita tak nak lah benda ni jadi penularan pula. Kita tak nak akan timbul kluster daripada tadika objek fikir. Sebenarnya kadang-kadang bukannya benda tu datang daripada tadika kita tau. Sebenarnya daripada luar, daripada parent tu sendiri. Dia dah tahu kadang ada cross contact ada apa-apa, tapi still masih nak hantar anak lagi. Jadi saya harapkan kita sama-sama rasa bertanggungjawab, jangan sampai berlaku perkara yang kita tak ingin ni lah. Kita minta dijauhkan. Ada lagi soalan? Sebab tu bila kata tadika boleh beroperasi semula, perasaan gembira ada, risau pun ada. Nanti kalau kita cakap banyak, Kementerian kata dah buka,
suruh dah buka suruh tutup. Dah tutup suruh buka. Okay, jadi kita sama-sama jagalah. Okey, ni ada lagi soalan untuk macam anak yang daycare macam mana? Anak yang daycare seperti biasalah, boleh hadir ke tadika, tak ada masalah. Dia orang tak perlu penggiliran. Okey, ada lagi? Ada lagi soalan, kalau ada ibu bapa yang tak nak ambil vaksin, bolehkah hantar anak ke sekolah? Soalan Okey, daripada sekiranya ada soalan Okey. Okey, sekiranya ibu bapa masa contohnya tak complete dose ataupun ibu bapa anti-vax, tak nak ambil vaksin, boleh hantar anak ke tadika. Sebab apa? Kita berurusan dengan anak dia, kita bukan berurusan dengan ibu ayah dia. Yang kita bekerja ni, kita bekerja dengan anak-anak. Kita bukan bekerja dengan ibu bapa, dan sekiranya kami menolak anak-anak untuk hadir ke tadika, dia dah melanggar hak asasi jadi masih belum lagi akta ataupun mengatakan ibu bapa perlu vaksin kena hantar anak. Tak ada lagi. Kalau ada, barulah kita layak untuk menolak anak-anak bersekolah di tadika. Tapi setakat ini kerajaan masih mengatakan boleh hantar anak walaupun ibu bapanya anti-vax. Cuma kena pastikanlah ibu bapa tu kena pastikan yang mereka anak mereka tidak ada gejala bukan yang bergejala lah. Pastikan anak-anak betul-betul sihat, barulah pergi ke sekolah. Okey. Ada lagi ramai ibu-ibu ya? Kalau tak ada sekarang pukul hampir ke 9:30. rasa dah tak ada lagi soalan tu Cikgu Zara. Okey, kalau sekiranya ada, bolehlah WhatsApp saya. Mungkin tak nak cakap dekat sini, mana tahu kan, boleh maklumkan pada saya lah. Mungkin soalan tu akan timbul selepas ini kan. Boleh bertanyalah pada saya nanti. Okey, rasanya tak ada apa-apa lagi lah. First time kita bersama.